إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شؤون الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Gitu. Dan kami jadikan unta yang dihadiahkan kepada fakir miskin Mekah itu sebahagian daripada syiar agama Allah untuk kamu. Pada membeli unta yang tersebut ada kebaikan bagi kamu. Oleh tersebutlah nama Allah Ta'ala semasa menyembelihnya ketika ia berdiri di atas 3 kakinya. Maka apabila ia tumbang serta putus nyawanya, makanlah sebahagian daripadanya dan berilah bahagian yang lain kepada orang-orang yang tidak meminta dan yang meminta. Demikianlah kami mudahkan dia untuk kamu menguasainya dan menyembelihnya supaya kamu bersyukur. Tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebut di antara kurnianya kepada hamba-hambanya, dia telah menjadikan untuk mereka unta dan lembu sebagai binatang yang dapat disembelih sebagai korban memenuhi syiar Islam pada bulan haji. Menurut ulama, seekor unta atau lembu sama nilai dengan 7 ekor kambing jika disembelih untuk dikorban. Kemudian maka sebutlah nama Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri dan terikat. Kemudian apabila sudah mati haiwan itu, maka makanlah sebahagian daripada dagingnya itu, sebahagian yang lain berikanlah kepada orang-orang yang datang meminta atau yang memerlukan namun enggan meminta. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala telah menundukkan unta, lembu dan lain-lain binatang yang dihalalkan dagingnya untuk hamba-hambanya, kalau mereka pandai bersyukur atas nikmat dan kurniaan Tuhan yang besar itu. Dan riwayatkan oleh si Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah bersabda, Ma amila ibnu Adam yauman nahar amalan ahabba ila Allah Ta'ala min ihraqid dam wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha. Situ apa? Nun karnun, tanduk bikuruti, nun silap, bikuruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allahi bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Tiada satu amal yang diperbuat oleh anak Adam pada hari Aidil Adha yang telah disukai, yang terlebih disukai, bukan telah terlebih disukai, ahab, banyak sila cetak.
kitabnya baca terus kan kita akal gitu. Tuan Guru Haji Ismail, Tuan Guru Zaidi Kelantan. Tuan ngaji kita jangan kita akal engkau dia. Kita tu banyak akal, dah cetak tak betul kau baca je. Itu maknanya ma'amila ibnu Adam, tiada satu amalan Adam yauman nahar, pada hari nahri. Itu hari raya itu amalan akan satu amal ahabba, yang terlebih dicintai, terlebih dikasihi, terlebih disukai, termasuk dia. Bukan telah disukai. Ahabba mana terlebih disukai, ilallah, kepada Allah Ta'ala, daripada min ikhraqid dam, daripada menumpahkan darah binatang korban. Pada hari itu amalan paling besar adalah kita korban, menumpahkan darah. Sesungguhnya binatang korban itu akan datang di hari kiamat utuh dengan tanduk. Ya, itu makna dengan apa? Tanduk dia. Biquruniha. Yaumul kiamat biquruniha, dengan tanduk. Sebab itu cari yang elok. Korban cari yang binatang yang elok, cantik, gemuk, ada tanduk. Kan? Ini binatang ni ngangka. Tanduk patah sebelah, tanduk tak ada, macam-macam. Cari yang sempurna, ya. Dengan kukunya dan bulunya, cari yang cantik. Mana sifat zahir pun elok. Kuku dia cantik. Ni tengok kuku nak bulat ni. Bulu tak serupa bulu. Itu bulu tak ada, tinggal kulit. Cari yang terbaik. Dan bahawasanya darah yang mengalir dari leher binatang. Wa inna dama la yaka'u minallahi bimakan. Maknanya darah mengalir binatang sembilan itu akan jatuh menitis di satu tempat. Bimakan tempat qabla an yaqa'a minal ardi. Sebelum jatuh di atas tanah, maka berpuas hatinya kamu dengan amalan itu, ya. Mana sebelum jatuh lagi itu dah dapatlah berkeritaan Tuhan lah. Belum jatuh lagi dah, dengan syarat dua ikhlas semua dah kena ta'ala. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Jarir bin Abdullah yang bercerita, aku salat Aidil Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Untung sahabat dia ni. Bersama kita mimpi boleh seronok. Setelah selesai, maka Rasulullah SAW membawa seekor kambing dan disembelihnya kambing itu sambil dia berdoa, sambil baginda SAW berdoa. Sambil dia sallallahu alaihi wasallam. Dia bila sebut isim zahir nama ataupun isim dhamir nama Rasulullah SAW, sunat bagi kita selawat. Kalau senyap itu bakhil orang, kata Nabi SAW. Tak ada orang paling bakhil bila nama aku disebut, sama ada nama tu isim zahir nama Nabi SAW atau ganti namanya kembali pada Nabi. Dia tu lepas tu kembali Nabi. Kenalah kita selawat. Iaitu doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ialah Bismillah wallahu akbar. Allahumma haza anni wa an man lam yudhahi min ummati. Itu kasihnya Rasulullah SAW. Dia buat untuk umat dia sekali. Bismillah dengan nama Allah Ta'ala. Wallahu Akbar. Allah Ta'ala yang maha besar. Ya Mana ya Akbar? Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Itu je. Kemudian ya Allah. Ya akbar tak ada. Ya Allah, inilah korban untukku dan untuk orang yang tidak berkorban di antara umatku. Masya-Allah.
Teruslah sayang ke umat. Tidak maka sekali. Dan diriwayatkan oleh Al-Barra Ibnu Azib bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina haza an nusalliya summa narji'a fatanharu. Faman fa'ala faqad asaba sunnatana wa man zabaha qabla salah fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuk fi syai'in." Ini makna kena masuk waktu. Semangat dibantai belum masuk waktu sembelih. Sesungguhnya yang pertama harus kami kerjakan pada hari Aidil Adha ialah melakukan salat Id. Ya, salat Id mana salat Hari Raya. Dia je Rumi apa ni? Kemudian kami pulang ke rumah dan berkorban. Lepas semayang kita korban. Lepas tu sunat, dia kalau hari raya sunat korban dulu. Yang sunat kita pergi semayang. Lepas tu baru makan. Kalau hari raya Idul Fitri sunat makan dulu. Sebab kita menyatakan bahawa sebelum tu kita puasa kan. Kita menyatakan bahawa kita dah tak puasa. Dah raya. Kalau dia puasa hari tu haram lagi, tidak sah. Nak tunjuk apa? Tunjuk rajin puasa. Hari raya haram dia puasa. Hari raya pertama daripada hari raya Idul Fitri, Aidil Adha, itu Tuhan jamu. Diharamkan berpuasa. Haram lagi tidak sah pula. Dua. Ada kala haram tapi sah. Yang haram tidak sah. Kemudian kami pulang ke rumah dan berkorban. Maka barang siapa berbuat demikian, ia telah memenuhi sunnah kami. Dan barang siapa menyembelih korbannya sebelum salat Id dan tak sabar-sabar menyembelih, kan? Belum semayang kita bantai luar. Sebab kami ni, apa nama ni, kambing ni banyak ni. Lembu ni banyak, 30 ekor dia ni. Kita sembelih dululah separuh belum semayang. Hukum dia free saja. Dia sembelih biasa, tak ada korban. Maka daging ni adalah untuk makanan keluarga dan sekali-kali bukan sebagai daging korban. Makan biasa je lah. Tak ada korban. Jadi maknanya ada 7 bahagian. Tapi kalau niat lain-lain tak apa. Satu lembu tu atau unta dia ada 7 bahagian. Seorang niat untuk korban. Ada yang niat untuk akikah. Ada yang niat untuk makan saja. Boleh tak ada masalah. Sebab dia ada bahagian masing-masing. Yang ni tumpang ke apa? Nak pergi jual kat pasar. Yang ambil dah bahagian dia. Jangan ambil bahagian orang. Masing bahagian masing. Boleh campur tak ada hal. Jadi kalau dia tak ikut syarat dia, masuk waktu dia selepas semayang hari raya. Kalau sebelum raya dia dah bantai dulu, jadi sembelihan biasa. Makan je lah, tak ada korban. Qala Allah Ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kazalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, mana zahirnya. Mana bukan Tuhan nakkan darah dia. Tuhan tidak memerlukan. Tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas. Mana amal ikhlas diterima oleh Ta'ala yang berdasarkan takwa daripada kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah Ta'ala kerana mendapat nikmat petunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya
kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Tafsirnya diceritakan, diriwayatkan bahawa orang-orang pada zaman jahiliah apabila menyembelih binatang untuk korban bagi Tuhan mereka, bagi Tuhan, bukan Tuhan mereka, bagi benda yang diaku Tuhan. Kita tak boleh kata itu Tuhan dia, ya. Soalnya kita pula mengiktiraf ada Tuhan lain. Kita, orang kafir, semua tu bertuhankan satu. Wa ilahukum ilahum wahid. Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Jadi nak bagikan kepada apa? Berhala-berhala mereka tu. Sebahagian daging mereka akan hidangkan kepada datuk dia tu, Tok Pekong dia tu. Berhala tu. Ya, yang tidak bergerak tak boleh makan. Dan darah pula dipercikkan ya ke arca-arca dia. Sebahagian daripada orang jahiliah itu memercikkan darah binatang korban ke Kaabah. Habis percik sana. Sehingga beberapa orang sahabat Rasulullah SAW berkata kepada baginda SAW, kami ini patut mengerjakan itu, memercikkan dari korban ke Kaabah daripada mereka. Maka turun ayat ni. Ya, turun ayat di atas. Darah tak ada benda, bukan Tuhan timur darah. Yang penting kita niat ikhlas mencari keridaan Tuhan. Bahawa bukan daging dan darah binatang korban yang mendapat keridaan Allah. Sibuk capulah dapat mengecikkan, kan? Berkebun nak mengecikkan darah kat Kaabah. Bukan darah, tak ada benda pun, darah. Yang penting maknanya apa? Menyahut perintah Allah. Tuhan suruh korban, kita korban. Keridaan Allah yang kita dapat ialah hasil daripada ikhlas menurut perintah dia. Sesungguhnya niat yang ikhlas itu lebih utama dari mendapat keridaan Allah Ta'ala. Untuk mendapat, mana keikhlasan itu lebih utama untuk mendapat keridaan Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa dan harta kamu. Tidak melihat apa makna sini? Tidak melihat sebagai memberikan pengiktirafan ataupun memuliakan. Lihat memang sentiasa Tuhan lihat. Dengan sifat basar dia, tidak ada satu pun terlepas walau sesaat daripada pandangan Allah Ta'ala. Yang lihat makna lihat dengan memberi pengiktirafan. Lihat yang ada mana keridaan dia. Sungguh Ta'ala tidak hanya melihat kepada rupa dan harta kamu. Mana satu ukuran. Oh, kerana dia rupa ni cantik gini, okey, boleh masuk syurga. Engkau rupa ni, muka pun macam boy, tak boleh. Ya, dia berkedut. Tak boleh. Itu bukan ukuran. Dia tak kira maknanya. Warna apa ke dia, keadaan apa ke dia, janji dia taat kepada Ta'ala. Sebab tu Nabi kata, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyun. Dan taklah kamu taat, walaupun dia hamba Habasyi. Tahu hamba Habasyi? Muka dah hitam, kepala macam buah rakabi. Tahu buah kanak. Kepala dia bonjol kan. Tapi dia taat kepada Ta'ala. Dia jadi mana pemimpin kamu. Wajib kamu taat kepada dia. Dia sebagai pemimpin, tiba-tiba fizikal kita tengok hitam legam kan. Bersinar nampak mata je. Kepala pula bonjol kan. Tapi dia taat, wajib kita taat ke dia. Orang ni muka pamian putih lagi, hidung boleh sangkut baju, tapi macam setan pegangai. Tak payah pergi baling kena parit. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada jenis taat pada makhluk bila dia derhaka kepada Allah Taala. Kita wajib taat bila dia taat kepada Allah. Sebab taat kepada makhluk dia panggil taat yang muqayyad. Ya, apa taat muqayyad? Taat yang diikat, disyaratkan. Syarat apa? Sekiranya dia taat kepada Tuhan, kita wajib taat dia. Kalau dia sendiri membelakangkan Allah, kita pun sepak je, dia tak payah. Ya, siapa pun tak kira. Bila dia derhaka pada Tuhan, jatuh nilai dia, tuan-tuan. Nilai yang dia sudah jatuh, maknanya tak ada harga. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa dan harta kamu. Oh, dia banyak duit, jutawan, tidur atau duit, selimut tu duit. Ya, itu nilai ke? Bukan. Itu tidak boleh menentukan dia selamat atau tidak di akhirat. Dia pandai guna di perjalanan Tuhan, selamat dia. Kalau dia pusing tempat lain, ada berat dia.
Tetapi dia melihat kepada hati dan amalan kamu. Hati dia betul tak dengan Allah Ta'ala? Ikhlas tak dengan Tuhan? Ya, ada tak sifat mahmudah dalam dia? Gerun, sifat-sifat yang tertentu yang baik, sifat mahmudah. Dan begitu amal dia, tuan tengok. Amal dia menepat dengan sunnah atau tidak. Ya, itu ukuran maknanya. Itulah keadilan Allah SWT. Ya, dia tidak melihat segi paras rupa zahir, kedudukan zahir. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menundukkan binatang-binatang untuk kamu jadi syiar yang mendekatkan kamu kepada Allah SWT. Itu dengan memberi bantuan. Ya, sembelih itu bagi fakir miskin. Maka bertakbirlah sebagai tanda kesyukuran di atas maknanya hidayat dan bimbingan ini tadi. Semua hidayat daripada Allah. Dengan hidayat kita apa? Mahfuzun anisyirki wal kufri. Kita dipelihara daripada syirik dan kufur. Itu hidayat penting minta. Sebab Syekh Abu Fad kata minta hidayat, minta hidayat. Petunjuk penting. Tak ada petunjuk dia habis. Kemudian Allah SWT berfirman kepada Rasulnya, berilah berita gembira itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang berbuat baik, mematuhi perintah-perintahku, mengikuti syariatku, bahawa kelak mereka akan memperolehi pahala yang akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Besar ganjaran dia akan dapat. Ini bukan ganjaran ke? Gaji dunia kan? Ini Malikul Muluk, raja segala raja ialah Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Inna Allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah SWT membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada tiap-tiap seorang yang khianat, lagi tidak bersyukur. Tafsirnya Allah SWT berfirman bahawasanya dia yang melindungi hamba-hambanya yang bertawakal. Ya, kita kena bertawakal bulat dengan Allah Ta'ala. Ya. Siapa yang tawakal, Tuhan jamin. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berpegang teguh, sungguh yakin, bulat bergantung dengan Tuhan, Tuhan akan jamin dia. Siapa dia? Ke orang yang menjadi model ialah Rasulullah SAW. Itu model terbesar gitu. Oh, banyak perancangan-perancangan jahat oleh musuh nak membunuh Rasulullah SAW. Semua itu dibatalkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Sebab Rasulullah merupakan orang yang paling kuat berpegang Allah Ta'ala. Sehingga dalam doa dia kata apa, dan kita baca dalam apa hadis selepas ni kan, azkar itu. Wala takilni nafsi, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan kau serahkan diri aku pada aku ya Allah walaupun sekelip mata. Mana Rasulullah meletakkan, minta kepada Ta'ala supaya dia sendiri jangan berpegang pada diri dia. Sekelip mata jangan, melainkan semuanya bergantung dengan Ta'ala. Itu mana tawakal. Tuan janji ni. Ni ada pula orang Melayu kata kita tawakal jangan tawakal bulat-bulat. Habis tawakal apa lonjong. Kepala otak dia. Pada bangang. Kita kalau orang minta tolong kita bermain-main kita nak tolong ke? Kan? Kita minta orang recommend kita nak kerja, tuan, agak-agak tuan boleh tolong saya tak? Dia kata tak boleh gitu. Kan? Kau datang untuk beradab, kan? Dia datang raya ni, tuan tolonglah saya haraplah sangat, kan? InsyaAllah dia tolong. Itu kita sama kita. Dia main-main gitu, tak ada bulat-bulat sikit. Mana kau serah ke Tuhan separuh, serah ke diri kamu separuh. Nak jadi babas lagi. Serah bulat. Nah, baru maknanya apa? Allah Ta'ala berikan pertolongan dia. Habis serah bulat tak usaha. Usaha tajuk lain. Usaha ikhtiar tu tajuk lain tu bahagian zuhur. Yang tawakal bahagian dalam kan. Ya, tawakal ni amrun qalbiyun, urusan dalam. Kita yakin, kita pegang dengan dia aja. Tahu apa yang diputus tu saja berlaku. Bukan yang kita putuskan. Ya, yang diputuskan oleh Allah saja yang berlaku. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa dikehendaki Allah tu saja berlaku. Apa yang ditakkenaki takkan berlaku. Oleh kerana itulah kita bersandar, bergantung, mengharap dengan Allah Ta'ala saja. Ya. Usaha buatlah. Itu disuruh zahir. Itu bagian syariat yang zahir. Kita ada dua syariat. Syariat yang zahir menyuruh kita berusaha dan ikhtiar. Syariat yang batin mengharamkan kita berpegang pada usaha dan ikhtiar kita.
Dengan bahawa kita kena berpegang hanya kepada dia saja. Dalil fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kamu dah berazam semua serah dia. Allah SWT berfirman di atas tadi, bahawasanya dia yang melindungi hamba-hambanya yang bertawakal dan berserah kepada Allah, diri dia kepada Allah Ta'ala dari segala perbuatan jahat dan dari tipu daya yang derhaka. Ya. Jadi semua yang terselamatkan pandang dia lah. Apa yang berlaku, nikmat, keselamatan yang kita dapat saban hari kan. Semua kurniaan daripada Allah. Alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Ta'ala cukup untuk mengawal dan melindungi hambanya, yakni yang bertakwa? Tidakkah alaihissallah, tidakkah Allah Ta'ala itu bikafin, mana dia kafin, yang mengawal, yang menjaga, yang menyanggup abdahu akan hamba dia. Qasattul kafi wajadtul kafi likullinil kafi kafanil kafi walillahil ham. Itu doa yang diajarkan oleh Tuan Guru. Dapat Tuan Guru Haji Abdul Wahid. Qasadtul kafi, aku qasad, aku tujukan hatiku kepada Tuhan yang bernama Al-Kafi. Kafi maknanya yang menyanggup, yang mengawal, yang menjaga semua dia. Wajadtul kafi, aku dapat, mana aku kenal Tuhan yang bernama Al-Kafi. Qasadtul kafi, wajadtul kafi, likullinil kafi. Bagi semua makhluk ni ada yang mengawal dan menjaga, mencukupi. Siapa dia? Allah Ta'ala. Likullinil kafi, kafanil kafi, memada akan daku oleh Tuhan yang bernama Al-Kafi. Likullinil kafi, kafanil kafi, walillahil ham, dan segala puji bagi Allah Ta'ala. Ya, baca tu. Ingat? Tak ingat? Tongkat apa ni? Kita ingat. Tak nampak dua bahagian tu. Qasadtul kafi, wajadtul kafi, likullinil kafi, kafanil kafi, walillahil ham. 5 je. Ingat? Dah tua ni giat lain. Dah udah cepat apa kan. Orang tua ni kepahaman dia kuat, ingatan dia kurang. Dah udah ingatan dia kuat, pahaman dia kurang. 10 kali cakap dia tak faham. Tapi menghafal cepat dia menghafal. Ya. Sebab tu kalau bodoh apa tu umpam mengajar, menghafal dia bagi budak lagi. Budak tu bagi ngapa cepat dapat. Dia dah ada dalam kepala dia. Habis tu untuk kepahaman kita hurai benda dah ada dalam kepala dia. Itu cara dia dulu kan. Ini baca 10 kali bulan, dapat 8 kali ulang ujung, dapat ujung ni 8 kali. Pusing kan. Cukup banyaklah ayat-ayat lain yang kita bawa dan zikirkan. Hasbunallahu ni'mal wakil, samalah maknanya. Ya, wa ilallahi turja'ul umur, samalah makna dia tu. Ya. Hasbunallahu ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah Ta'ala. Dia tempat sebaik-baik kita menyerahkan diri. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah Ta'ala sajalah kita serahkan segala urusan. Itu semua samalah makna dia. Ya. Allah. Ya Allah Ta'ala sayang pada hamba ni yang berkeyakinan dengan dia. Kemudian apa? Istinad, sandaran dengan Tuhan. Kita nampak lagi. Dia tak pegang duit dalam kocek dia walaupun ada 100,000 dan duit dalam kocek ni. Kalau nak berlaku satu sembilan je kan. Dia cekik orang kan. Ya, tengah jalan di aksiden, bam, dia tu pingsan. Orang pun seluk saku, lesap. Tinggal saku. Macam-macam benda boleh berlaku. Ya. Sebab tu jangan pegang apa yang ada kita. Pegang barang indallah di sisi Tuhan. Azali dah siap kan semua? Kita kerja, kita manusia yang bodoh ni pun buat kita kerja. Allah Ta'ala semua dah siap. Kita pegang pada benda yang dah siap. Maafil azal. Yang dah azali dah siap. Apa risau-risau? Ya, itu maknanya. Usaha ikhtiar buatlah. Apa tak ada hal. Qala Allah Ta'ala wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat ni orang Melayu semua hafal ni. Ayat tarik duit kata kan. Macam-macam. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, itu yang disuruh.
Barang siapa tu man dipanggil man syartiyah dalam keadaan nahwu tu urut syarat. Jawab di mana? Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tu menjawab dia. Jika siapa bertakwa kepada Allah syarat. Maknanya kalau takwa tak ada takwa, dia takwa ya tak boleh. Dia kena bertakwa baru dia dapat. Kalau dia tak bertakwa dia tak dapat. Ya, sebab dia syarat tu. Tu man pada lapas waman tu dipanggil man syartiyah. Dia ada syarat. Maka jawab bawah baru dapat. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah zahir dan batin dia dan tak sah takwa melainkan 3 syarat dia kena ada. 3 pengisian takwa. Pertama apa? Al-ilmu, dia kena ada ilmu. Dia nak takwa Tuhan, tak nak belajar tak jadi. Sebab Imam Ghazali letakkan dalam kitab Ihya Ulumuddin ya bahawasanya dan Minhajul Abidin ada 7 akabah. Nak jadi hamba Tuhan yang sebenar sebab Minhajul Abidin, kurikulum nak jadi hamba. 7 dia kena lepas. Pertama apa akabah apa? Akabatul ilm. Kena ada ilmu. Tak ada ilmu no way tutup. Tak ada ilmu tak nak belajar dia takkan jadi orang hamba kepada Tuhan sebenar. Tak ada iktiraf. Ibadat tanpa ilmu ditolak. Ya, itu dia. Lepas daripada ilmu pula akabah kedua apa? Akabah tu taubah, kena tahu taubat. Nak jalan ke Tuhan ni kena bertaubat. Kotor bolo dengan dosa Tuhan tak terima dan tak boleh masuk makam makrifat tadi. Ya, hanyut kita nanti. Jadi sini makna kena takwa. Pertama ilmu, yang kedua apa? Amal, yang ketiga ikhlas. Itu syarat takwa. 3 syarat ni kita adun, campurkan baru jadi insan muttaqin. Barulah makam dia, martabat dia dilambung oleh Al-Quran. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah orang yang paling tinggi darajat takwa ni. Di sini syaratkan takwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, nascaya akan Allah mengadakan baginya jalan keluar. Ya. Yang ada Kelantan, mana almarhum Tuan Guni Abdul Aziz pegang kan. Kita bom 8 bom besar dia tembak. Pom. Makan game perekat nak minta. Itu macam-macam. Kan? Tu gua ada hal dia sembahyang hajat. Apa hal sembahyang hajat kan senang tak ada apa. Tuan buka jalan makhraj. Ya, tempat keluar, jalan keluar. Sebab kita mengaji pun ada makhraj kan, tempat keluar. Mahalul khuruj, tempat keluar. Mana Tuan jadikan dia jalan keluar. Kadang-kadang orang ahli fikir pun tengok buntu kepala macam mana ni jam. Dia mudah Tuan keluarkan jalan ni. Sebab apa? Dia bertakwa kepada Allah. Tuhan bantulah. Ya, kerana benda tak nampak dalam kepala kita. Ya. Mukjizat berlaku tu semua jalan keluar. Dah tersantak depan laut, belakang tentera Firaun, nak lari mana kan? Ambil tongkat je, pup, terbelah. Kepala kita tak dipikir benda tu. Itu dipanggil jalan keluar yang Tuhan bukakan kepada para rasul, para nabi, para sahabat, para tabi'in, para aulia, ulama dan sebagainya. Dengan syarat kita bertakwa sungguh ikhlas zahir dan batin kita. Tuhan akan adakan jalan keluar dalam kehidupan dia daripada segala perkara yang menyusahkan dia. Kemudian serta memberinya rezeki. Ini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang daripada dia kita terlintas tak terlintas di hati. Kalau kita mencari ini projek sana projek dah nampak kan gambaran dia. Gaji sebulan 3-4 ribu, 5 ribu, 10 ribu tu dah nampak. Yang ni tak ada dalam kepala dia tak ada. Tuan hantar sap dia pun tak nampak kan. Tu. Ini rezeki yang paling mulia ni. Rezeki yang paling mulia ialah rezeki yang jadi sebab daripada sifat takwa. Rezeki apa dia panggil ni? Rezeki mau'udun. Ya, mau'ud mana rezeki yang dijanji. Allazi wu'ida, yang dijanjikan apa? Bittaqwa. Siapa bertakwa, Tuhan bagi rezeki. Ini rezeki paling mulia. Ya, ada rezeki madmun. Tu yang dijamin sikit tak kerja pun tu dapat, dia tak banyak dan sesuap nasi pun Tuhan jadi sebab untuk menyambung nyawa dia. Itu rezeki madmun. Ya. Satu lagi maksud. Yang ni kau tak pandai break dia babas. Tuhan beri ulur dia dengan iktisab. Dia cari lebih banyak Tuhan ulur. Oh, lama-lama bukan cari siang malam dia cari. Wah, kacau ni. Ya, tu kalau tak pandai break kadang-kadang dia babas. Itu rezeki dia panggil iktisab. Rezeki maksud. Lagi satu rezeki mamluk, dia milik intan. Ya, milik. Lepas tu dia tak dapat ambil, orang lain ambil. Dia kumpul, dia pun malaikat maut sampai. Orang lain bedal, dia kumpul, orang lain bedal. Dia kumpul duit banyak-banyak dalam bank, dia pun keluarkan 2 beg bank ni kan. Pergi minum teh kejap kat kedai, rupa kereta terlupa kunci. Dia balik tengok,
wassalam dah habis. Habis dia nak orang tarik enten. Itu mamluk, dia milik saja. Jadi banyak rezeki bentuk. Yang termulia yang ini sekali. Dia dapat rezeki dengan cara takwa. Tuan lorong, tuan buka. Nah, wa man yatawakkal 'ala Allah sebab dapat rezeki. Ya, tuan beri rezeki min haitsu la yahtasib. Daripada segi kira dia sendiri pun tidak mengira-ngira benda tu. Nah, orang Melayu macam buat rezeki tu nak kan. Rezeki. Apa ayat tu sikit? Tuliskan. Wah. Dia umur rezeki je. Wah. Kembang ni. Kita nak beramal lah hari ni. Kalau nampak rezeki bukan main ni. Dia tak tahu rezeki batin tu lagi besar. Al-iman, al-islam, al-ibadah. Kan? Satu. Dan ingatlah sesiapa berserah diri bulat-bulat tengok tu. Jangan lonjong-lonjong. Kalau kita main golf pun bola singit tak masuk lubang kan. Lalam yang angkat bola sumbat dalam lubang. Yang mesti dia bulat, betul body lurus pergi kan. Begitulah hati kita dengan Allah. Bulat terus. Jangan singit-singit ada gantung sana gantung sini tak. Maka Allah Ta'ala cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkan dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melakukan segala perkara yang dikendakinya. Dan Allah Ta'ala telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlaku tiap-tiap suatu. Semua Tuhan dah set. Bentuk dia, gaya dia, masa dia, bila dia apa semua dah siap. Itulah kebesaran Allah Ta'ala yang mentadbir langit dan bumi. Allahu yudabbiru samawati wal ardh. Tuhan mentadbir langit bumi semua dalam pentadbiran dia. Bukan tadbir negeri, negara dan satu dunia, semua makhluk. Sesungguhnya Allah telah menentukan bagi setiap sesuatu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman selanjutnya, sesungguhnya Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang khianat. Jangan khianat. Khianat paling besar, khianat dengan Allah Ta'ala. Itu khianat paling besar. Ya. Khianat pada Nabi dan Rasul. Siapa dia khianat? Contoh dia khianat Nabi dan Rasul. Ya. Ulama-ulama yang jadi ulama ampusana wa ampusini. Tahu? Dia mengampu sana, dia mengampu sini. Ya. Itu dalam hadis Nabi kata al-ulama umanaur rusul. Ulama-ulama ni pemegang amanah nabi-nabi dan rasul-rasul. Bukan taraf dia taraf apa akhiratnya, taraf dia menteri besar, taraf perdana menteri kan. Jauh lebih tinggi taraf dia. Dia memegang amanah para nabi dan rasul. Bila dia dapat jawatan ni nabi aku? Malam yukhalitu sultan wa yudakhirud dunya. Selama dia tidak diperalatkan oleh pemimpin-pemimpin yang jahat. Wa yudakhirud dunya, dan selama kepala dia tak masuk fahaman dunia. Kerana kepala dia asyik mikirkan dunia dia tak jaga hukum syariat Allah Ta'ala, habis. Ya, fa iza khalatus sultan wa dakhalud dunya, bila dia jadi terompah bagi sultan. Kau tunggu ni Aziz tengah terompah. Ya, maknanya dia dipermainkan dikudakan oleh pemimpin. Ya. Tu. Kemudian dia jadi pula pahaman kepala dia masuk pahaman benda dunia. Ketika tu Nabi kata apa? Faqad khanu ar-rusulah. Itulah pengkhianat. Ini dapat khianat. Faqad khanu ar-rusulah, itu pengkhianat bagi nabi-nabi dan rasul-rasul. Fahzaruhum, kamu tinggalkanlah dia. Jangan pakai kenyataan dia menyesatkan orang. Ya. Itu makna nak cerita apa? Dapat khianat dengan Tuhan, itu khianat dengan Rasul. Dan khianat sama manusia dan seterusnya. Jadi khianat ni sifat yang paling kotor, najis, jangan dipakai, buang. Kita pakai lawan khianat apa? Amanah. Bukan berarti amanah. Itu dipanpin pun. Ya, amanah membohong ke orang. Dia amanah ni apa? Tidak melakukan dosa besar, dosa kecil dan benda-benda makruh. Itu amanah sebenarnya. Dia tidak melakukan benda yang dilarang. Sebab al-amanah yang benar-benar berlaku pada Rasul. Sebab makam dia taraki, dia naik. Dia amalan para Nabi Rasul ni apa? Wajib, sunat. Wajib, sunat. Kita campur-campur wajib, haram pun dia. Makruh pun dia campur. Kadang-kadang berbolot tu. Itu lagi tu tuan-tuan. Anak dah orang tengok. Ini para Rasul hebat. Dia naik, dia makam dia. Tak ada turun. Itu amanah. Mana menjunjung, mengerjakan segala perintah Allah Ta'ala. Itu amanah. Kalau dia tak buat perintah Tuhan, itu khianat. Orang-orang kafir itu semua pengkhianat. Mengkhianati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan. Dan tidak menepati janji. Dulu dah mengaku janjikan ala rabbikum qalu bala, alam zari dulu. Semua dah mengaku ya. Kenapa keluar atas dunia lain cerita. Dia sembah patung pula.
Dan mengingkari nikmat. Dia tak guna nikmat pada jalan Tuhan. Dia guna nikmat mengikut nafsu dia. Dia menjadikan nafsu sebagai Tuhan dia. Apara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu tidak lihatkah ya Muhammad SAW, mereka menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Itu dalam Quran semua ada tu. Dan kurnia Allah Ta'ala dia tak jaga. Yang telah menganugerahkan kepadanya. Sebab kita ni dapat kurnia, lagi banyak amanah. Dan nak dijawab di akhirat. Satu-satu Tuhan tanya. Mana kamu ambil? Apa kamu guna? Oh, panjang cerita. Allah. Itulah dia antara apa? Cantiknya Islam dinakkan kebersihan. Kemudian uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu ila akhir ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tu? Wa qala al-Imam an-Nawawi qad sallallahu sunat mengucap hamdalah situ. Sunat mengucap hamdalah. Ya. Baca hamdalahnya tu. Sunat mengucap alhamdulillah. Itu mana hamdalah? Hamdalah mana kamu kata alhamdulillah. Hauqala mana kamu kata la haula wala quwata illa billah. Sunat mengucap hamdalah ketika ditanya tentang keadaan. Guano demo ni weh, alhamdulillah. Macam mana awak ni? Apa khabar? Jawab alhamdulillah. Tak ada alhamdulillah macam ni. Oh, masalah Syekh. Kau masalah tak habis masalah. Jumpa soal, pening Syekh, pening. Oi. Nikmat Tuhan banyak kat dia tak berhati. Yang pening tu dia berhati. Tak ada adab dengan Allah Taala. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu baru keluar daripada menziarahi Rasulullah SAW yang sedang tenat. Allah. Ya Rasulullah. Dan sakit itulah yang menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Kemudian orang ramai bertanya, wahai Abul Hasan. Ya, sebab Sayyidina Hasan abang, Sayyidina Husin adik. Jadi orang Arab ni akan gelarkan bapa tu dengan anak sulung dia. Yang anak sulung Sayyidina Ali, laki-laki ialah Hasan. Jadi dia kenal ya Abul Hasan. Ya, wahai Abul Hasan. Ini kalau kita ada bahasa Arab tak boleh bila wahai ya tu dia tak boleh baca abu, dia kena baca aba. Abu, aba, abi. Dia ubah baris. Ya, dia jadi munada mudhaf lagi. Ya Abul Hasan. Wahai bapa bagi Sayyidina Hasan. Itu Sayyidina Ali. Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Dijawab oleh baginda Ali radhiyallahu an, alhamdulillah. Baginda sudah sembuh. Ya, padahal sakit nazak tu. Alhamdulillah dah sembuh. Itu cara kita beradab. Yang menyebut alhamdulillah. Kita syukur dalam semua keadaan. Nikmat. Tapi oleh kerana kita ni pandangan banyak pandangan nafsu, maka kita mengukur nikmat dari kacamata nafsu. Sedap, sihat, semua. Tu yakin nikmat. Padahal sakit tu nikmat juga. Ya, sakit tu besar nikmat. Dan sebab apa? Ulama sufi kata barang siapa tak merasakan bala tu nikmat, dia belum kenal Tuhan tu lagi. Ya, sebab dalam bala itulah banyak nikmat. Dalam bala itulah banyak nikmat. Satu bala sakit dia kena, dia Tuhan angkat martabat dia. Ya, Tuhan hapuskan dosa dia. Hapus dosa tak nikmat dia. Ya. Jadi kena pandang dengan pandangan yang jauh. Sampai pada satu bala Tuhan apa? Tuhan hapuskan segala dosa yang terhapus dengan sembahyang puasa. Inna minaz zunubi zunuban la yukaffiruha as-salah wala as-siyam wala al-hajj wala al-umrah. Tapi yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Ada setengah daripada dosa dia tak tersapu dengan sembahyang. Dalam ada hadis lain kata apa? Sembahyang hapus dosa kan? Tapi dalam hadis ini Rasulullah kata ada jenis dosa liat ni. Kita sembahyang kita apa tu? Kita puasa lapar tak? Kita pergi haji umrah tak hilang juga. Wah. Tapi dihilang dengan apa? Ya,
yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah, dengan susah payah mencari rezeki. Situ pula Tuhan bagi ni. Ya. Nampak susah dia, rupa ada satu autoriti besar, satu pangkat besar Tuhan bagi kat dia. Dosa dia yang tak terapung dengan lain Tuhan hapuskan. Ya. Itu semua hikmat Allah tak jadikan macam-macam. Habis. Sebab tu dalam kita berzikir, habis dia alhamdulillahi ala kulli, bukan atas kul semua. Ya, sihat alhamdulillah, sakit alhamdulillah. Ya, senang alhamdulillah, susah sebab semua tu ada hikmat dia. Ma khalaqta hadza batilan subhanak. Tuhan tak jadikan semua tu sia-sia, tak. Semua ada hikmat dia. Dia bagi kaya ada hikmat, dia bagi miskin ada hikmat, dia bagi sihat sakit semua ada hikmat. Sebab kita kena perhati hikmat Allah Taala jadikan. Habis yang ke-11 doa kata Imam An-Nawawi, doa ketiga masuk pasar ni. Ya, semua ada nak masuk pasar ada. Maknanya apa kita tengok hakikat dia apa? Kita tak dibenarkan kita putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Ya, jaga jangan putus. Masuk sana baca doa ni. Masuk sini sentiasa je. Ya. Nabi suruh begitulah. Dilawatkan dalam kitab At-Tirmizi dan selain daripada Ibnu Umar, daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah bersabda, man dakhala suq faqal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah itu baca. Ya. Kemudian kataballahu lahu alfi hasanah, masyaallah. Sekali dia kata Tuhan bagi tu. Seribu apa? Sekali baca dapat alfi hasanah. Ya. Wa maha anhu alfi sayyat, dihampunkan dosa pula 1000. Wa rafa'alahu alfi darajat, angkatlah darajat 1,000,000 mana. Sekali baca tuan. Itu pemberian daripada orang kaya, zat yang maha kaya. Dia beri tak ada sikit-sikit tuan. Kan? Ni berilah sikit, lepas tu nak cek ulang. Ini macam-macam. Tu apa ni? Orang miskin dia bagi macam tu lah, dia kira. Yang kaya dia bagi tak kira. Ya, dia lambat, dia punya pembagian besar-besar banyak-banyak. Bukan payah nak baca tak sampai seminit. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis. Hati siapa yang masuk pasar kemudian mengucapkan dia. Dia sahabat dulu kan, ada satu ketika bila Rasulullah sampaikan hadis ni, terus dia pergi pasar. Orang tanya dia, nak beli apa? Tak ada. Habis apa pasar? Nak baca doa ni. Kita boleh buat. Orang pergi pasar. Ni orang dia baca cik kuih dah, nak baca doa ni. Wah, handal. Yang cakap pula, memanglah saya handal. Wah, tu kacau je. Aku terjongkit terus. Siapa yang masuk pasar kemudian mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca doa tu. Mana tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Taala. Dia je semata-mata, dan tiada sekutu baginya. Miliknya seluruh kerajaan. Semua mandang kebesaran Tuhan. Milik dia semua seluruh kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha menghidupkan dan maha mematikan. Hidup mati semua dalam kekuasaan dia. Dan maha hidup, dia maha hidup dan tidak pernah mati. Tuhan tak pernah mati. Ya. Kemudian di tangannya segala kebaikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka akan ditetapkan baginya 1 juta pahala itu. Akan dihapuskan baginya 1 juta dosa. Akan dia diangkat darajatnya 1 juta tingkatan darajat. Dengan sekali baca. Allah, ya. Baca. Ya. Kalau tak ingat tulis. Ya apa? Kalau payah nak tulis kan, snap. Jiwa kat basuh. Aku mana nak jawab, nak doa ya. Anda mengajar kat surau Ustaz kau tu, ada budak seorang tu, pandai kan. Dia buat handphone kan. Dia kawan dia baca kitab. Oh, apa dia buka handphone ni? Walaupun besok aku buat handphone ni. Dekat rumah nak pergi kelas terang kan. Besok buat sini terang. Rupa tengok kartun ni. Kau ingat tengok kitab. Cerita lain nak tengok. Duduk belakang, rupa tengok Gusti.
terlupa kitab kan. Nak kita anak bawa kita ada handphone ada. Kita tangkap kawan sebelah kan. Kerap kali ada boleh tengok. Tahu yang now. Teknologi dia kan. Dengan bawa handphone tu macam. Bawa handphone dengan baca bateri kom tu. Wallahu alam tu. Dan diriwayatkan oleh Hakim Abu Abdullah dalam kitab yang Mustadrak ala Sahihain, daripada banyak jalur, rawi dia banyak ya. Pada sebahagian jalur ni ada ditambah iaitulah wa bana lahu baitan fil jannah. Wa bana, dan Allah binakan lahu bagi dia, wa bana ay banallah, Tuhan binakan lahu bagi dia baitan, satu rumah mahligai fil jannah, bukan harga 10 juta 3 bilion juga makna ni, mahligai surga. Sekecil-kecil mahligai dunia 10 kali ganda dunia. Jannah. Barang siapa baca qul huwallahu 10 kali diberikan satu mahligai. Kan? Kita tengok rumah banglo orang, kita berhenti kejap bismillah. Qul huwallahu. Apa kau tangkal ke? Baca qul huwallahu lah 10 kali. Ya. Baca qul huwallahu 10 kali dapat satu mahligai di dalam syurga. Sekecil-kecil sebesar 10 kali dunia. Macam mana nak bayang? Sebab benda yang di kehidupan al-haya ba'dal mamat mimma la yudrakul aql. Kehidupan selepas mati ialah benda yang akal tak boleh tangkap. Dia tangkap kan? Sebagaimana dalam rahim ibu, kita ceritakan dunia, dia tak boleh tangkap. Dia duduk dalam perut ibu kan, dia rasa itu alam paling besar. Kita ceritalah dunia ada begini-begini, kan, macam-macam langit, bukit, bukau, gunung, ganang, macam-macam ini. Dia tangkap benda dia. Bila dia keluar dari perut ibu, dia nampak, oh ini benda dia rupanya besar. Itulah. Ini akhirat lagi besar sebenarnya. Jadi tambah dalam tu, wa banalahu baitan fil jannah. Selain daripada dapat seribu-ribu tadi kan, pahala dosa diampunkan, dan begitu juga apa? Darjat diangkat, maka dibinakan satu mahligai di dalam syurga. Allahumma ja'alna min. Kemudian ada lagi tambahan perawi mengatakan, aku datang ke Khurasan dan aku bertandang ke tempat Qutaibah bin Muslim. Aku katakan, aku datang kepadamu membawa hadis Allah. Aku pun meriwayatkan hadis ini kepadanya. Qutaibah bin Muslim bersama rombongannya pergi, sehingga sampai di pasar dia membaca doa ini, kemudian dia pergi. Dibaca doa je kena hidup barang, lepas tu dia balik. Sehingga sampai di pasar dia membaca doa tu, kemudian dia pun balik, dia pergi. Dan diriwayatkan juga oleh Al-Hakim daripada riwayat Ibnu Umar daripada Rasulullah SAW. Al-Hakim mengatakan hadis-hadis pada perbahasan ini diriwayatkan daripada Jabir dan dan juga Sina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Buraidah dan Al-Aslami, dan daripada Sina Anas radhiyallahu anhum ajmain. Yang paling dekat dengan syarat periwayat hadis dalam kitab ini ada riwayat Buraidah dengan lafaz yang lain, tapi lafaz lain. Tapi makna dia sama. Lafaz Buraidah itu yang paling dekat sanad dia mana. Kemudian masalah 586 wallahu a'lam. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Allah.